kasih karunia-Mu. 天父，我们感谢你的恩典， Kami bisa hadir di tempat ini, boleh beribadah itu semua karena anugerah-Mu. 因为我们可以聚集在这里，我们可以敬拜，全都是你的恩典。 Ajarlah kami taat untuk mendengar setiap perkataan firman Tuhan. 教导我们，让我们可以忠心的、虔诚的听你的每一句话， Baharuilah diri kami 更新我们每个自己， dan jadikanlah kami baru oleh karena firman-Mu. 更新我们，因为你的话。 Inilah doa dan syukur kami naikkan kepadamu 这是我们感恩的祷告， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉我主耶稣基督的圣名， Kami telah berdoa. 我们已经献上祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, Shalom. 平安，弟兄姐妹， Shalom. 平安。 Ya, sudah 2 bulan saya di sini, tapi rasanya kita jarang bertemu ya. 我已经在这里已经2个月了，好像我们很少碰面。 Ya, perkenalkan nama saya Levi. Saya 25 tahun dari STT Amanat Agung di Jakarta. 我现在我叫名字叫 Levi， 我是从这个大使命的教会。 Ya, saya di GKI Medan dalam rangka praktik pelayanan 2 bulan dan ini bulan yang terakhir untuk saya. 我在这个印尼这个基督耶稣教会过一堂，我的试系2个月，这个是我最后的1个月。 Dan saya sangat bersyukur sebelum saya kembali, saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. 我很感恩，当我没有回去之前，我有这个福分在这里，我们一起思想神的话。 Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 20. 今天的经文我们是记载在约翰福音第8章12到20节。 Saya akan membacakan ayat 12 sampai 15 dalam bahasa Indonesia dan kemudian ayat 16 sampai ayat yang ke-20 akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 约翰福音第8章第12到15节用印尼文，然后第16到第20节我用中文。 Oke, Yohanes 8 ayat 12 sampai 20, Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun." Bahasa Mandarin. 就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说，2个人的见证是真的。我是为自己做见证，还有差我来的父也是为我做见证。他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父。若是认识我，也就是认识我的父。”这些话是在耶稣在殿里的库房教训时说的，也没有人下手拿他，因为他的时候还没有到。 Demikian jauh pembacaan firman kita, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. 听这段圣经的人，而且是行道的人有福了。 Saudara, pada perikop yang kita baca barusan secara kronologi berbeda dengan peristiwa sebelumnya. 弟兄姐妹，刚才我们所念的那段经文里面，如果按顺序来说，跟他以前的那个事件有所不同。 Pada perikop ini Yesus sedang berada di Yerusalem bersama dengan orang Yahudi lainnya untuk melakukan perayakan pesta pondok hari raya Pondok Daun. 这个时候，耶稣和他其他的在耶路撒冷和其他这个犹太人来庆祝住棚节。 Perayaan ini begitu penting bagi mereka karena inilah perintah yang diberikan Allah kepada Musa secara langsung kepada bangsa Israel. 这个庆祝节是非常的很重要，因为这个是上帝指使以色列民族要庆祝的节日。 Perayaan ini juga dilakukan untuk mengingat penyertaan Yesus, penyertaan bangsa Israel yang diberikan oleh Allah ketika dia melewati padang gurun. 这个也是庆祝说，上帝已经带领这是犹太人的民族、以色列民族经过这个旷野。 Dan salah satu mujizat yang Allah berikan kepada bangsa Israel ketika di padang gurun adalah tiang awan dan tiang api.
上帝给他们的奇迹就是带领他们的时候给他这个银柱和火柱。 Mujizat itu diberikan kepada bangsa Israel dan mereka melihat bahwa Tuhan menyertai langkah demi langkah. 以色列人看到上帝与他同在，每一步都跟随他们。 Lebih daripada itu, Hari Raya Pondok Daun ini dilakukan bukan hanya untuk memperingati penyertaan Tuhan, 这庆祝住棚节不单单是要庆祝神与他们同在， melainkan orang Yahudi mengharapkan adanya Exodus yang kedua. 而且这是犹太人呢，他们也非常盼望有第二次的出走。 Mereka ingin terlepas dari penjajahan bangsa Romawi yang kala itu menjajah Yerusalem. 他们也希望能够脱离这个罗马时代的统治，在那个时候罗马经在统治他们。 Mereka mengharapkan kembali adanya kondisi yang seperti leluhurnya rasakan, yaitu pembebasan. 他们也愿意感受到，就好像他们祖先所领受的，就是领受这个自由。 Dan di dalam momen yang sedemikian ramai, Yesus bersaksi tentang dirinya. 在这段期间里面，耶稣为他们做见证。 Pada ayat 12a ia mengatakan, "Akulah terang dunia." 在第12节的下半节，他说：“我就是世界的光。” Saudara, tidak dituliskan dengan jelas tentang arti terang yang Yesus maksudkan. 在这里虽然很不清楚的没有所述耶稣所说的光是什么意思， Namun di dalam kitab ini Yohanes sudah menyinggung tentang terang sejak awal kitab ini ditulis. 但是约翰已经在这个开始的时候已经写下了这个光。 Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 4-5 mengatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 在第一节里面他就说到他在里面有光，而且这个光照在人间，这个光不接受黑暗，黑暗也不能控制它。 Saudara, pada pasal yang pertama terang diterjemahkan sebagai hidup. 在第一节里面这个光就是解释为一个生命。 Ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," 当耶稣说我是世界的光， maka secara tidak langsung ia menjelaskan bahwa Yesuslah sumber terang dan Yesuslah sumber kehidupan. 不间接的是间接的说耶稣就是这个光，就是这个世界的盼望。 Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa terang itu berada di tengah-tengah kegelapan. 再接来说这个光就是在这个黑暗里， Dalam hal ini kegelapan yang dimaksud adalah dunia ini, 这个黑暗就是表明了这个世界， di mana dunia telah jatuh ke dalam dosa 这个世界已经在罪里面， dan menyiratkan adanya kegelapan rohani. 就是表明了我们在灵性上的黑暗。 Contohnya adalah banyak sekali orang yang berlaku menyimpang dari firman Tuhan. 你可以想象到很多人都偏离了神的道， Dan sudah banyak sekali orang yang tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. 很多人不再在神的命令下遵行的而走。 Menariknya adalah terang itu tidak dipengaruhi oleh gelap sedikit pun. 但是我们知道这个光完全不能够受这个黑暗的影响， Terang tetap hidup di tengah-tengah kegelapan. 光在黑暗中依然存在。 Pengertian yang kedua tentang terang terdapat di pasal 3 ayat 20. 第二个就是在第三章20节里面， Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. 所以在那边圣经里面告诉我们，凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。 Karena terang itu telah datang ke dalam dunia ini, 因为这个光来到世间， maka terang itu menyingkapkan seluruh yang gelap yang ada di dunia ini. 所以光可以在照亮在黑暗中的一切恶行。 Terang itu memperlihatkan hal-hal yang tersembunyi di dunia ini. 这个光可以照亮在这个世界上被隐藏的恶事。 Dalam hal ini adalah berbicara tentang perilaku manusia. 在这里说到的就是人类的行为。 Dengan kata lain, terang itu menyingkapkan seluruh kebobrokan manusia. 在那边有说到这个光可以指明了人性的败坏。 Dengan adanya terang, manusia tidak bisa lagi menyembunyikan kebobrokannya di hadapan Tuhan. 有了这个光，人类的行为在上帝的面前不能够被隐藏他们的败坏。
Namun kecenderungan manusia, mereka lari dari terang itu dan mereka kembali menutupi kebobrokan-kebobrokan mereka. 所以人的气势就是他躲避这个光，来继续行走他们所败坏的事。 Saudara, setidaknya ada 2 pemahaman tentang terang. 最低限度有2个理解关于这个光。 Yang pertama, terang diartikan sebagai hidup, juru selamat yang memberikan kehidupan. 第一就是他的意思就是说，救主能够给了我们人类犯罪的人类的一个盼望。 Dan yang kedua, terang diartikan sebagai sesuatu yang menerangi kebobrokan kita. 这个光就是可以照亮我们的败坏的事。 Dan setelah kita mengetahui kebobrokan kita, itu merupakan sebuah panggilan untuk kita bertobat. 我们看到了我们这些败坏的事，能够呼召我们来悔改。 Saudara, ketika kita melihat kembali kisah sebelumnya, 让我们看到在以前的发生的事。 kisah perempuan yang berzina itu setidaknya sedikit memberikan gambaran tentang Yesus yang adalah terang. 在这里有一个犯奸淫的妇人，这个事情可以看到主耶稣光的行为。 Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan berdosa itu kepada Yesus. 在第3章里面说到，那些文士们和法利赛人把这个犯罪的妇人来到耶稣的面前。 Niatnya adalah untuk mencoba Yesus. 他们的意思就是要试探耶稣。 Namun yang terjadi adalah Yesus membela perempuan itu. 但是反而是耶稣为父批复了这个妇人。 Ia mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu kepada perempuan itu. 他说：“若是你们当中有谁没有犯罪的，可以把这个石头丢他。” Dan di ayat 9 mengatakan bahwa mulai dari yang tertua, mereka meninggalkan Yesus dengan perempuan itu. 所以在第9节那边说到，从最老的开始，他们离开了这个妇人。 Saudara, kita perlu menyoroti orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus. 我们可以看到这离开主耶稣的人， Orang-orang tersebut digambarkan meninggalkan Yesus yang adalah terang. 这个呢就是表明了他们离开耶稣，因为耶稣就是光。 Dan kemana mereka pergi? 他们去哪里？ Mereka kembali ke dalam kegelapan. 他们回归黑暗。 Secara tidak sadar bahwa terang mereka telah menyingkapkan kebobrokan mereka. 所以这个光已经照亮了他们败坏的事。 Ahli Taurat menjadi malu karena kebobrokan mereka ketahuan. 这些文士们他们感到害羞，因为他们败坏被人知道了。 Dan salah satu kebobrokan mereka adalah mereka menghakimi dengan sesuai dengan standar dunia. 他们其中的败坏就是他们审判人，就是用世界的准则、世界的标准。 Ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut memilih untuk kembali kepada kegelapan. 所以他们显示再回到黑暗里面。 Mereka memilih untuk kembali kepada kegelapan dan mereka memilih untuk tidak bertobat. 他们回到黑暗里面，他们显示不要悔改。 Lain halnya dengan perempuan yang berdosa itu. 除了这个犯罪的妇人， Ketika semuanya sudah nampak jelas, 当一切都是在很清楚的明了的时候， dia tidak lagi mengelak, justru dia mengakui segala kesalahannya kepada terang itu. 他没有推卸，他反而向这个光诉说他自己的错。 Yang didapatkan adalah pengampunan dari Yesus. 他得到的是主耶稣的赦免。 Saudara, selama ini sadar atau tidak, 弟兄姐妹，常常我们知道，我们在知道或者是不知道的情况下， seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasa seperti orang-orang Farisi. 我们在日常生活中就好像是那个法利赛人一样， Kita mungkin berusaha menutupi kesalahan demi kesalahan. 我们常常把我们的错事一件又一件的隐藏。 Dan ketika kesalahan itu sedikit terekspos, kita menjadi marah. 当这个事件被曝光的时候，我们会生气； Ketika kita ditegur, kita menjadi marah. 当我们被责备的时候，我们会生气。 Dan kita cenderung menarik diri untuk menutupi kembali kesalahan itu. 我们通常就是我们把自己返回来遮盖我们的错。 Saudara, Yesus yang adalah terang memberi hidup kepada manusia berdosa. 弟兄姐妹，耶稣就是光，来给了我们犯罪的人类的一个盼望。 Yesus yang adalah terang memberikan hidup kepada manusia berdosa. 耶稣来就是给了我们生命跟犯罪的人。
Dan dia adalah terang yang menyingkapkan segala kelemahan kita. 这个光也已经揭示了我们一切的软弱。 Ayat 12b mengatakan bahwa siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. 12节下半节他就说到，跟从我的必不在黑暗里走，必要得着生命的光。 Artinya kita perlu mengikut Tuhan secara aktif. 意思就是说，我们必须主动式的跟随主， Bukan mengikut Tuhan dengan pasif saja. 不是被动式的跟随主。 Kita harus mengupayakan diri kita untuk terus mengikut Tuhan. 我们要想尽办法，我们要跟随上帝。 Dan ada effort yang kita berikan untuk mengikut Tuhan. 我们有这个努力来跟随主。 Pertanyaan adalah apa tindakan aktif kita untuk mengikut Tuhan? 我们有什么行动？我们要主动的跟随主呢？ Di dalam Injil salah satu syarat untuk mengikut Tuhan adalah sangkal diri, pikul salib. 在圣经里面也告诉我们，就是十己背十架。 Menyangkal diri artinya meninggalkan seluruh kehendak kita dan kita mengenakan kehendak Tuhan. 我们十己的意思就是他抛开我们的自己，我们跟随上帝的意愿。 Contohnya ketika kita mungkin sudah mempersiapkan harapan, kita sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. 比方说，我们已经预备了一切，很好的预备这一切。 Dan ternyata di tengah jalan itu semua tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. 然而走到半途的时候，一切都不符合主的意愿。 Bisakah kita melepaskan itu semua dan kita mengenakan kehendak Tuhan? 我们是不是愿意抛弃这一切，我们跟随主的意愿呢？ Yang kedua adalah kita harus memikul salib. 第二就是背负十架。 Salib artinya adalah seluruh pergumulan kita ketika kita mengikut Kristus. 十架就是我们一切的挣扎，当我们跟随主的时候。 Contohnya ketika kita berada di lingkungan yang tidak jujur. 比方说，我们在一个环境当中，大家都是不老实、不诚实的。 Seolah-olah mereka diberkati Tuhan dengan banyaknya kekayaan yang mereka punya. 他们看来好像已经蒙了上帝的福，得到了很多的财物。 Sedangkan kita yang mengikut Tuhan justru kondisinya gini-gini aja. 我们跟随的人，反而看我们跟随的人情况只有这些而已。 Dengan kondisi yang sedemikian, siapkah kita memikul salib itu? 在这样的情况下，我们是不是预备好背负十架？ Dan sekali lagi Yesus mengatakan bahwa orang yang mengikut dia akan mempunyai terang. 主耶稣再说一次，跟随他的人就是跟随光。 Salah satu tindakan aktif kita juga kita berkomitmen untuk mengikuti terang itu. 有一个戒制，就是我们也必须要跟随这个光。 Artinya ketika kita berkomitmen mengikuti terang itu, kita akan mendapatkan terang itu. 我们有戒制要跟随这个光的时候，我们就会得着那个光。 Saya memahaminya sama seperti bangsa Israel yang sedang ada di padang gurun. 我能够理解，就是以色列人在旷野的时候， Mereka mendapatkan tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. 他们也得到这个营柱和火柱与他们同在。 Mereka harus mengikuti kemana awan itu pergi dan kemana api itu pergi supaya tidak ketinggalan. 他们也跟随这个火柱和营柱，他们往哪里去？他们跟随，让他们不可以掉队。 Mereka harus mengikutinya supaya mereka bisa merasakan penyertaan Tuhan. 他们能够跟随，他们会感受到神与他们同在。 Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan awan itu akan berjalan atau kapan awan itu akan berhenti. 也没有人会知道这个营柱、火柱什么时候会行走，什么时候会停止下来。 Maka jika kita ingin mempunyai terang, 如果我们愿意得到那个光， kita harus berkomitmen untuk mengikuti terang itu. 我们必须要节制，我们要跟随那光。 Jika kita ingin mempunyai terang, kita harus berkomitmen untuk mengikuti terang itu. 如果我们有这个戒制，要跟随这个光，我们必须要跟随。 Saudara, mengikut Tuhan bukan hal yang kita lakukan satu kali saja. 我们跟随上主，不是只有一次而已。 Dan setelah mengikut itu kita mendapatkan terang itu selamanya dan kita bebas mau kemana saja. 我们得到这个光以后，我们可以自由的，我们可以往哪里去？ Bukan seperti itu. 不是那样的意思。 Mengikut Tuhan juga bukanlah hal yang dilakukan secara temporal. 我们跟随主也不是说暂时性的， Tetapi mengikut Tuhan adalah hal atau tindakan kita yang kita lakukan seumur hidup kita. 我们跟随主，我们的一切的举动就是我们的整个一生。 Mengikut Yesus adalah tindakan yang kita lakukan seumur hidup kita. 我们跟随主，就是我们整个的人生跟随。 Dengan demikian kita mendapatkan terang itu selamanya.
所以我们得着那光是永恒的。 Saudara, kesaksian Yesus tentang dirinya adalah terang tidak disambut baik dengan orang-orang Farisi. 耶稣说他自己是光，那些法利赛人不能够接受。 Bagi orang Farisi ketika Yesus bersaksi akan dirinya adalah terang, 当对这个法利赛人，当耶稣对他们说他是光的时候， hal itu justru membuat mereka marah. 反而让他们生气。 Karena bagi mereka Yesus sedang menyombongkan diri. 他们觉得耶稣是在表高傲、自豪自己。 Dan kesombongan merupakan hal yang keji untuk orang-orang Farisi. 对法利赛人来说，骄傲或者自豪是一个非常卑鄙的事。 Lalu jika kita melihat ayat yang ke-14, 如果我们看第14节， itu merupakan argumen Yesus tentang dirinya yang adalah terang. 就是在那边有一个辩论，就是关于耶稣说他自己是光。 Yesus kembali menekankan bahwa dirinya adalah kebenaran itu sendiri. 耶稣表明他自己，他就是真理。 Ia mengatakan, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, namun kamu tidak tahu. 他说：“我知道我从哪里来，往哪里去，你们不知道。” Ini menunjukkan bahwa kesaksian yang Yesus berikan bukanlah sebuah kesombongan. 耶稣所表明的不是一个自豪或者骄傲。 Kesaksian yang Yesus berikan bisa dipertanggungjawabkan. 耶稣的见证是可以有负责任性的。 Dan lagi-lagi mereka menolak Yesus. 再一次，他们拒绝耶稣。 Mereka menolak karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. 他们耶稣责备他们，因为他们不知道耶稣是谁。 Justru Yesuslah yang lebih mengenal mereka. 反而是耶稣更知道、更认识他们。 Di dalam ayat 17-18 kita melihat bahwa sebelum mereka meminta pembuktian tentang saksi, 在第17到第18节，当他们还没有向他要求做这个见证的时候， Yesus menyebutkan bahwa Bapa dan dirinya lah adalah saksi. 耶稣说是他自己和天父就是见证。 Bapa dan dirinya lah yang layak menjadi saksi untuk memberitakan bahwa Yesus adalah terang. 天父就是这个证据，耶稣就是光。 Namun lagi-lagi mereka menolak pernyataan Yesus itu. 他们再次拒绝主耶稣的表明。 Karena bagi mereka seorang saksi harusnya datang secara langsung. 他们意思就是说，一个证据、一个证人、见证的人，他必须亲自的到来， Bukan suatu hal yang mengawang-awang seperti Yesus katakan. 并不是好像耶稣说的只是缥缈性的。 Saudara, kondisi yang dialami orang Farisi ini adalah 所以，在这个法利赛人所面临的境况是， mereka tidak mengenal sama sekali tentang Yesus. 他们完全不认识耶稣， Mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. 他们也完全不认识耶稣，他到底也还是主。 Dan mereka tidak mengenal Yesus yang adalah terang itu, saudara. 他们也不认识主，其实就是那个光。 Mengapa mereka nggak mengenal Yesus? 为什么他们不认识耶稣？ Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. 因为他们不信耶稣。 Mereka berkali-kali justru menolak Kristus. 他们反而三番四次的拒绝基督， Jangankan untuk mengenal, untuk mendengar ajarannya saja mereka nggak mau. 听他的教导他们都不肯。 Oleh sebab itu mereka tidak bisa mengenal rancangan Bapa di dalam kehidupan Yesus. 所以他们不了解天父的旨意在耶稣的身上， Mereka tidak mengerti beban yang ada di pundak Yesus. 他们也不懂得这些责任是在耶稣的肩膀上， Bahkan mereka mungkin tidak mengerti mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. 甚至他们也不明白为什么耶稣要来到人间。 Itulah sebabnya mereka tidak pernah tahu bahwa Yesus adalah terang. 所以这个缘故，他们完全不知道耶稣就是光。 Saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah 今天神的话语要告诉我们的是， perlunya kita mengenal sang terang dan mengikuti terang tersebut. 我们必须认识这个光，而且跟随这个光。 Perlunya kita mengenal sang terang dan mengikuti terang tersebut. 我们必须了解、认识这个光，而且跟随这个光。 Saudara, ketidakpercayaan dan kurangnya pengenalan tentang Yesus 所以我们不相信，或者是不认识这个耶稣， membuat orang Farisi tetap tinggal di dalam kegelapan dunia. 所以让法利赛人依然存活在这个黑暗的世界里。
Mungkin mereka merasa bangga bahwa mereka mengerti banyak Taurat. 或者是他们感到自豪，他们知道很多的律法。 Mereka mungkin merasa lebih bangga bahwa dirinya lebih pintar dibandingkan orang lain. 他们认为他们比别人还要聪明， Mungkin mereka merasa lebih bangga bahwa diri mereka lebih saleh dibandingkan orang lain. 或者是他们认为他们自己表彰自己是比别人还要更敬虔。 Tetapi sesungguhnya kehidupan mereka ada di dalam kegelapan. 但是其实他们的生命都是在黑暗里， Satu hal yang sangat miris. 这个是非常可怜的一件事。 Ketika mereka menemukan terang itu, 当他们遇到这个光， justru mereka menghindar dari terang itu. 他们反而躲避这个光， Mereka memilih untuk keluar dari terang itu. 他们甚至选择离开这个光， Mereka memilih untuk menjauh dari terang itu supaya bobroknya tidak ketahuan. 他们远离这个光，让他们的败坏不被发现。 Sesungguhnya saudara, satu hal yang sangat mengerikan di dunia ini adalah 其实这个世界上最可怕的一件事就是， satu hal yang sangat mengerikan di dunia adalah ketika kita tidak mau mengenal dan mengikuti terang itu. 最可怕的一件事就是我们不要跟随这个光。 Satu hal yang sangat mengerikan di dalam dunia ini adalah ketika kita tidak mau mengenal dan kita tidak mau mengikuti terang yang memberi kehidupan. 世界上最可怕的一件事就是我们不要认识，也就不要跟随这个光。 Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk kita mengikuti terang itu? 问题就是我们要如何跟随这个光？ Saudara, sesungguhnya kita orang yang sudah percaya di dalam Kristus. 各位弟兄姐妹，我们已经相信主耶基督， Kita adalah terang. 我们就是光。 Di dalam Matius 5 ayat 14 menyebutkan bahwa kita adalah terang dunia. 在马太福音第5章14节说，我们是世界的光。 Namun sejujurnya saudara bahwa terang yang kita miliki hanya memiliki pencahayaan yang terbatas. 但是我们这个光只有发一点点的光亮， Penerangan yang kita miliki tidaklah seperti matahari yang bisa menerangi bumi ini. 我们所发出的光亮不好比太阳能够照亮整个世界。 Saudara, kalau penerangan kita yang kita miliki seperti matahari itu akan justru malah maksud saya ketika kita memiliki yang terang, yang begitu terang itu, maka hanya perlu beberapa orang saja yang menjadi terang. 所以，如果我们要好像发出太阳那个光亮，我们只需要几个人在那边的光亮而已。 Mungkin kita hanya membutuhkan 2 orang yang menjadi terang supaya dunia ini bisa seluruhnya bertobat. 我们只有需要2个人的这样的光亮，让整个世界都可以悔改。 Saudara, ketika kita memiliki saudara, rasanya kalau terang yang kita miliki hanya seperti matahari, 如果我们的光亮就好像太阳一样， maka mestinya sudah nggak ada oknum begal lagi di kota Medan ini. 所以这个Medan这个城市已经是没有流氓了。 Jika boleh digambarkan, terang yang kita miliki hanyalah sebesar nyala lilin. 如果能够反映我们的光，就好像蜡烛的光一样。 Artinya penerangan kita akan dunia ini terbatas. 我们要照亮这个世界是有限的。 Ketika Bapak Ibu menyalakan lilin di rumah saudara ketika mungkin mati lampu, 你在家里停电的时候，当你点燃蜡烛， yang terasa terang hanyalah area di sekitar lilin itu. 它的光亮只有照亮那个蜡烛的周围而已。 Lilin itu lantas tidak membuat rumah kita menjadi terang sepenuhnya, bukan? 这个蜡烛当然不能够照亮我们整家，不是吗？ Itulah gambaran kita sebagai orang percaya. 那个就是我们相信我们信徒的一个画面。 Penerangan yang kita miliki bersifat terbatas. 我们所发出的光亮有限。 Oleh sebab itu salah satu perintah Tuhan yang harus kita ikuti adalah memberitakan kabar baik. 所以我们要跟随主的一个命令，就是我们要传扬福音。 Tujuannya adalah agar mereka bisa menjadi lilin-lilin kecil untuk dunia ini. 目的就是我们让他们都能成为一个小蜡烛，照亮这个世界。 Saudara, bayangkan jika semua lilin itu tersebar di bumi ini. 你想想看，如果这个世界能够布满这个小蜡烛能够布满整个世界， Maka kegelapan itu akan sirna. 所以这个黑暗就会消失。 Yang ada hanyalah terang Kristus di dalam diri kita untuk menyinari dunia. 所以只有这基督的亮光能够照亮这个世界。 Saudara, ketika kita kembali di dalam keseharian kita,
如果我们回归我们每一天的生活当中， kita bisa membagikan terang itu kepada lingkungan pekerjaan kita misalnya. 我们可以把这个光分发给我们的四周围的人。 Dengan saudara berlaku jujur dan takut akan Tuhan, 你要以诚实的心态，敬畏神的心态。 secara tidak langsung hal itu menjadi stimulus bagi rekan kerja saudara supaya bekerja dengan baik juga. 这种心态能够影响到你的同事们工作的效率。 Dengan saudara menampilkan diri sebagai orang yang mengenal Kristus, 如果你表明出你自己一个认识基督的人， saudara juga sudah menjadi terang bagi rekan-rekan kerja saudara. 你已经成为了你同事间的光， Saudara sudah menjadi terang bagi keluarga saudara. 你成为你家庭中的光。 Namun jauh sebelum itu saudara, 在这以前，弟兄姐妹， terlebih dahulu kita harus menjadi murid Kristus. 我们首先要成为基督的门徒。 Kita harus menjadi murid Kristus terlebih dahulu, barulah kita bisa membagikan terang itu. 我们必须成为基督的门徒，我们才可以把这个光分散出去。 Dan gereja memberikan fasilitas untuk kita sama-sama bertumbuh. 所以这个教会也会给我们一些的 Salah satu program yang gereja miliki sebagai wadah pemuritan adalah 所以教会其中一个器皿来让我们可以成为门徒， growing group. 就是我们成长的团队。 Program ini bisa kita ikuti sebagai langkah awal kita untuk menjadi murid Kristus. 这个就是我们初步，我们开始，我们可以成为主的门徒。 Kita bisa sama-sama bersama mengekspos setiap kesalahan kita terhadap sesama kita. 我们常常可以把我们的一些错事，都可以在我们彼此之间，我们可以分享。 Kita bisa bersama-sama belajar tentang Kristus. 我们一同可以学习关于基督。 Tujuannya adalah supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh. 终点就是我们一起可以成长， Kita memiliki sparring partner di dalam Kristus. 我们可以有共同的伙伴在基督里， Dan kita belajar untuk memberitakan kabar baik kepada sesama kita. 我们可以共同的学习，把福音传给我们四周围的人， Supaya lebih banyak lilin-lilin yang menyinari dunia ini. 让这个世界充满了这个小蜡烛。 Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan pribadi saya dalam perikop ini, 当我个人念读这段的经文的时候， saya menyadari bahwa seringkali saya menjadi seperti orang-orang Farisi. 我常常觉得我就好像是法利赛人。 Orang Farisi seringkali menyalahpahami karya Tuhan di dalam kehidupannya. 法利赛人常常在生命当中对神做出误解。 Orang-orang Farisi lebih suka kembali ke dalam kegelapan ketika kebobrokannya ketahuan. 这些法利赛人通常都回到黑暗里面，就是因为他们的败坏被人知道。 Saya seringkali tidak mengakui kesalahan saya di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama saya. 而且不肯在人或者在神的面前承认罪。 Namun saya bersyukur bahwa terang itu tidak pernah meninggalkan saya sedikit pun. 但是我知道这个光从未离开过我。 Saudara, mungkin jika hari ini saudara merasakan hal yang sama seperti saya, 如果今天你觉得你面临的状况就好像我一样， terang itu ada di dalam kegelapan. 光在黑暗里， Terang itu ada di dalam kegelapan. 光在黑暗里， Oleh sebab itu terima dia. 所以你接受它， Terima terang itu. 你接受这光， Jangan tinggalkan lagi terang itu. 你不要再离开这个光， Jangan abaikan dia. 你不要忽略了它， Dan ia akan memberikan kehidupan kekal 它会给你永恒的生命， bagi saya dan bagi saudara. 对我也好，对你也好。 Amin. 阿门。 Saya meminta kesediaan Pak Luther untuk berdoa. Ya. 我们同心祷告。父神上帝，感谢你，今天你托着你的仆人对我们传讲你的话。我们知道我们常常生活在黑暗当中，我们往往喜欢在黑暗当中，因为可以遮蔽我们一切的罪，可以遮盖我们一切的不义，可以遮盖我们一切的错事。但是天父，你今天的话教导我们，让我们可以认识主耶稣基督来到世界上就是光。我们愿意在光中行走，我们愿意在光中行事。主啊，你帮助我们，让我们每一个弟兄姐妹听了你的话之后，可以
发出你的亮光。虽然我们只是好像传道人所说的，好像是零个旧小蜡烛，但是我们愿意把这个小蜡烛的光布满整个世界。求主你帮助我们每个自己。我们祷告祈求，奉我主耶稣的圣名，阿们。阿们。